Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 17 April. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN akan bermesyuarat dalam masa terdekat bagi membincangkan langkah pencegahan jerebu di Sarawak. Ia susulan cuaca panas dan kering ketika ini. Pengerusi JPBN yang juga Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata, setiap jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian diminta untuk sentiasa peka dan memantau titik panas di kawasan masing-masing. Dato' Amar Douglas menambah, mereka juga harus sentiasa bersiap siaga dengan membuat persiapan sewajarnya dalam menghadapi sebarang kemungkinan berlaku kebakaran. Pengusaha peladangan perlu diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, manakala para petani dinasihat untuk memadamkan sepenuhnya api selepas melakukan pembakaran atau kerja-kerja pembersihan di kebun mereka. Beliau berkata demikian pada majlis berbuka puasa di Masjid Darul Shifa di Sepauh. Mengenai peningkatan kes COVID-19 di negeri-negeri di Semenanjung, Dato' Amar Douglas meminta orang ramai untuk mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak dari dijangkiti. Menurut beliau, walaupun situasi COVID-19 di Sarawak ketika ini baik, namun orang ramai tidak harus leka, sebaliknya perlu sentiasa waspada. Tambahnya, pemakaian pelitup separuh muka amat digalakkan, jaga penjarakan sosial dan segera mendapatkan rawatan jika bergejala. Baik, dalam pada itu Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan turut mengingatkan kepada masyarakat agar berwaspada dengan cuaca panas dan kering yang dialami ketika ini sehingga sambutan Aidilfitri kelak yang boleh mengundang pelbagai kejadian luar jangka seperti kebakaran dan masalah kesihatan. Kadang disebabkan oleh kemeriahan, kita buat lighting macam-macam tanpa menyadari yang ianya akan mengakibatkan overloading dan ini boleh mendatangkan bahaya juga jadi kita harus senantiasa berwaspada dan kita rayakan dengan penuh kegembiraan dan kita merayakan dalam keadaan keselamatan. Kita terjaga. Jalan raya pun begitu. Kita harus hati-hati. Dato' Amar Awang Tengah memberitahu demikian kepada media selepas Majlis Penyampaian Sumbangan Hari Raya Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Islam Limbang di Masjid Janatul Firdaus Limbang. Pada program tersebut, Imam Bilal Masjid dan Surau Daerah Limbang selain ibu tunggal, anak yatim dan orang kurang upaya menerima sumbangan hari raya melibatkan jumlah keseluruhan lebih RM118,000. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 7 Limbang Ramlan Marajan turut menasihati orang awam agar sentiasa peka dengan keselamatan kebakaran khususnya penggunaan elektrik pada musim perayaan. Untuk penggunaan elektrik ni biasanya ini adalah antara faktor utama berlaku kebakaran di beberapa tempat ini. So nasihat kita dari segi penggunaan elektrik, pastikan penggunaan elektrik tidak melebihi had yang ditetapkan dan pastikan peralatan elektrik itu dalam keadaan baik dan sebaik mungkin iaitu mempunyai cop sirim yang disahkan oleh sirim. Menurutnya, insiden kejadian kebakaran dapat dicegah sekiranya pengguna mengambil langkah berjaga-jaga. Pasukan bomba komuniti khususnya di daerah lawas perlu diberikan latihan dalam langkah awal bagi menangani kebakaran. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan, langkah tersebut perlu dalam mempersiapkan diri untuk menjadi ahli bomba komuniti. Ujar Dato' Amar Awang Tengah, pihak bomba dan penyelamat lawas memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan dan mengawal kebakaran selain perlu memastikan setiap ahli bomba komuniti yang ditubuhkan peka dengan tindakan yang perlu dilakukan di peringkat awal kebakaran. Beliau berkata demikian pada program berdudun sahur Balai Bomba dan Penyelamat Lawas, penyerahan aset penyelamat dan pelancaran kempen keselamatan kebakaran musim perayaan Aidilfitri 2023 di Balai Bomba dan Penyelamat
penyelamat lawas. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari menasihatkan orang ramai yang akan balik bercuti menyambut perayaan Aidilfitri ini untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga di mana juga berada. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah turut mengumumkan peruntukan awal RM100,000 bagi membina Dewan Terbuka Bomba dan Penyelamat Lawas. Sementara itu, pada majlis berasingan, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu ke arah sebuah negeri yang maju, rakyat dan kerajaan perlu bekerjasama dalam mengekalkan kestabilan dan kemakmuran ekonomi negeri Sarawak. Untuk itu, rakyat khususnya di bahagian utara Sarawak perlu menceburi bidang pendidikan dan ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Beliau berkata demikian pada program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Semarak Ramadan di Masjid Pengiran Haji Matusin, Kampung Datuk, Kuala Lawas. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan sumbangan kepada orang kurang upaya OKU, ibu tunggal, anak yatim dan warga emas. Masyarakat di Sarawak kekal menunjukkan semangat perpaduan yang utuh terutamanya dalam menghulur bantuan kepada golongan yang memerlukan tanpa mengira bangsa mahupun agama. Dalam satu program anjuran bersama Pertubuhan Sarawak Hun Nam Siang Eng dan 38 Yayasan Pencinta Amal, seramai 99 keluarga kurang berkemampuan sekitar Kuching telah menerima sumbangan bakul makanan dan duit raya bersempena dengan sambutan Hari Raya yang bakal menjelang tiba. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah yang mewakili Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng hadir menyempurnakan program yang berlangsung di Dewan Pertubuhan Sarawak Han Nam Siang Ting. Dalam ucapannya, Dato' Sri Fatimah memberitahu inisiatif pihak penganjur program tersebut merupakan contoh baik kepada aspek keharmonian di Sarawak yang prihatin terhadap golongan kurang berkemampuan. Jelas beliau, semangat itu adalah selari dengan hasrat kerajaan negeri untuk membudayakan sifat kasih sayang dalam kalangan masyarakat, khususnya memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Justru beliau berharap agar lebih ramai pihak, terutamanya dalam kalangan pertubuhan bukan kerajaan NGO, terus melaksanakan program demikian bagi meringankan beban masyarakat, terutamanya menjelang musim perayaan. Pelbagai pihak terus mengimarahkan bulan Ramadan dengan menyantuni golongan asnaf selain membawa keceriaan dengan sumbangan kepada golongan itu bersempena sambutan Hari Raya hanya berbaki kurang seminggu lagi. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat mengalu-alukan pelbagai program berasaskan komuniti diadakan bagi meringankan beban golongan yang memerlukan. Dr. Ripin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Lambir memberitahu demikian pada program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Semarak Ramadan di Masjid Hamidiah, Kampung Keluru Jaya, Berkenumiri. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada UKAS yang mengadakan program tersebut dan berharap ia akan dapat diteruskan di kawasan lain bagi memberi manfaat kepada komuniti. Seramai 51 orang penerima dari golongan asnaf sekitar Keluru Jaya menerima sumbangan bakul makanan serta bantuan wang tunai. Berkat kerjasama dan komitmen semua pihak, penganjuran Majlis Berbuka Puasa Perdana Daerah Kecil Sungai Asap yang dikendalikan unit saudara kita USK Sungai Asap berjaya dilaksanakan walaupun komuniti Islam di penempatan masyarakat Orang Ulu itu kecil jumlahnya. Malah ia juga melambangkan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di daerah Belaga khususnya. Menyatakan perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Cupai Ugon yang turut hadir ke majlis itu bagi meraihkan ahli-ahli USK Sungai Asap yang berbuka puasa di Masjid Al-Fatah Belaga. Tentu sekali program seumpama ini di kawasan pedalaman agak susah kalau bukan kerana kerjasama kita semua. Program ini saya lihat sangat berjaya dan kita haraplah dengan kerjasama ini kita akan teruskan kerjasama yang baik ini. Menurut beliau, sesuai dengan semangat Malaysia Madani, masyarakat Orang Ulu di kawasan tersebut sentiasa menghormati dan membantu walaupun berbeza anutan agama. Justru bagi membantu aktiviti USK Sungai Asap, beliau mengumumkan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada badan yang menjaga komuniti mualaf di Sungai Asap. Sangat bersatu padu
kerana telah berjaya menganjurkan majlis ini, dan ini melambangkan kesatuan penduduk-penduduk di sini dan juga keteguhan amalan agama yang dijalankan oleh penduduk-penduduk di Sungai Asap. Ya, tahun ini dia agak lain daripada yang lain dan juga dia agak meriah. Lagipun daripada kita menyebut tetamu kita daripada Lembaga Al-Hidayah Sarawak sebagai yang untuk membantu menganjurkan program ini untuk menjayakan program buka puasa bersama untuk tahun ini. Jadi nampak lebih meriah dan agak ramai tetamu dan umat Islam yang datang di Sungai Asap. Selain majlis berbuka puasa dan solat sunat tarawih berjemaah, turut diadakan penyampaian sumbangan daripada pihak Yayasan Ikhlas dan Jawatan Kuasa Kebajikan Islam MLNG kepada ahli-ahli USK Sungai Asap. Turut disampaikan duit raya kepada kanak-kanak oleh pihak JAIS Bintulu. Jabatan Tenaga Kerja Sarawak menggesa majikan untuk memperbaiki kekurangan di tempat penginapan pekerja dengan kadar segera. Pengarahnya Awang Radwan Awang Omar berkata, majikan perlu menyediakan sebuah tempat tinggal yang kondusif, selesa dan selamat. Awang Radwan berkata demikian selepas mengadakan pemeriksaan bersama beberapa pegawai ke penginapan pekerja di kawasan Sibu baru-baru ini. Pada pemeriksaan itu, beliau berasa kecewa dengan keadaan kemudahan penginapan yang disediakan kerana kurang selesa, malah tiada kemudahan asas yang mencukupi dan keadaan persekitaran yang kotor. Selain daripada itu juga, keadaan semak samun serta rumput lalang yang tinggi tidak menggambarkan suasana tempat tinggal yang selesa kepada pekerja yang digaji. Justru beliau meminta tindakan segera perlu diambil oleh para majikan untuk menyediakan sebuah tempat tinggal yang selesa dengan kemudahan asas seperti air paip bersih serta bekalan elektrik kepada pekerja. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Isnin 17 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.